Kita minta mudah-mudahan Allah menzahirkan tanda kudrat dia melalui doa kita. Ini kisah Nabi Uzair. Tak sebut nama, tapi pendapat mengatakan dia adalah Nabi Uzair, seorang Nabi yang tak disebut 25 Nabi yang wajib diketahui, tapi Nabi itu wujud. Cerita dia ada dalam Quran, nama dia ada. Atau seperti orang, atau seperti seorang, atau seperti seorang marra, ia melalui. Bahasa Melayu dia panggil mara. Mara tu asalnya marra, mara ke depan marra, melalui ataupun melewati. Ke sebuah satu negeri, ala qaryah, ala qaryah ini ke sebuah satu negeri. Qaryah ni kalau dalam Quran disebut, maksud dia negeri atau kampung halaman. Qaryah biasa negeri lah, qaryah ni. Tapi kalau luar Quran, bahasa Arab biasa, qaryah ni kampung. Asal dia kalimah qara, qaf, ra, ya. Maksud apa dia? Air takung, yang bertakung satu tempat, tak pergi mana-mana. Air yang bertakung satu tempat, tak pergi mana-mana. Maka dia panggil qara. Jadi dia ambil kalimah air yang bertakung setempat ni kepada penduduk yang tak pergi mana-mana. Seumpama air tak pergi mana-mana, penduduk pun tak pergi mana-mana, maka dia panggil qaryah. Sempena kepada kalimah qara, air yang duduk setempat tak pergi mana-mana. Manusia yang duduk setempat tak pergi mana-mana ni, satu tempat dipanggil qaryah. Bahasa Melayu dia panggil ahli qaryah. Kan? Ahli qaryah sini. Ada lapan. Ahli qaryah sini. Maksud apa dia? Orang sini betul dah ikut bahasa Arab tu. Ha? Kok lain? Itu apa tu? Qari, qara'a. Qara'a tu baca. Dalam keadaan ia roboh. Ia roboh. Kita tak faham negeri roboh ni. Negeri roboh. Negeri roboh. Lepas tu roboh tu untuk di atas atap-atapnya. Mana atap jatuh dulu, lepas tu bangunan tu pok kena. Tapi kalau tengok negara-negara macam dulu kadang-kadang bangunan dia tu satu lagu tu. Macam kedai-kedai ni lah, kedai-kedai tu, Tesco tu kan. Cantum belaka. Lo roboh sekaligus. Mana satu bangunan tu satu negeri. Satu jatuh sekaligus gitu. Barangkali lah. Di atas atap-atapnya. Di atas atap-atapnya. Mana Nabi Uzair ni adalah satu hamba yang sering mikir kudrat Allah. Dia bukannya mempersoalkan semana ni.
Sahabat lagu ni macam mana ni, hancur-hancur lagi ni, macam mana Tuhan buat boleh hidup semula ni. Dia tahu, kita lah sebut macam mana pun nak tahu, macam tak tengok, yakin dah nak tengok. Mana waktu tu keadaan Nabi Uzair ni sedang memikirkan tanda kudrat Allah. Jadi Allah menzahirkan tanda kudrat dia ke Nabi ini dan kepada kita apabila dirakamkan dalam Quran ni, cerita dulu dalam Quran. Jadi kita pun jadi dapat tumpang mengagumi tanda kudrat Allah. Berlaku ni dia seorang je ni, orang lain mana tahu. Dia seorang je berlaku ke dia. Mana ada orang kedua. Tak ada yang menyaksikan, dia seorang je. Dia seorang lah. Jadi nak banding cerita ni dengan Ashabul Kahfi, beza ke mana? Ashabul Kahfi ni tidur bukan mati, hak ni mati sungguh. Beza dia. Cuma Ashabul Kahfi tu 300 lebih tak. Hak ni 1 tahun. Hak tu tidur tu. Hak ni mati sungguh. Dia pun berkata, barangkali berkata dalam mulut ataupun berkata dalam hati. Anna, bagaimana? Bagaimana? Yuhyi, menghidupkan. Menghidupkan. Jadi menghidupkan, mematikan ni adalah Allah yang boleh. Tak boleh sandar ke manusia, sandar ke Tuhan. Sifat apa tu? Takwini, mana kejadian-kejadian. Menghidupkan, lepas tu hadihillah, hadihi, ini negeri. Dia sebut objek dulu. Yuhyi itu perbuatan, pelaku dia Allah, tapi objek duduk tengah, yang dihidupkan duduk tengah. Hadi, biasanya yuhyillah, yuhyi, lepas tu Allah, lepas tu baru hadi. Kat sini hadi dulu. Bahasa Arab boleh belaka, bahasa Arab ni dia boleh belaka. Dia boleh objek duduk tengah, boleh objek duduk hujung, boleh. Macam kita tak, bahasa Kelantan boleh tengah, boleh hujung, boleh. Tapi bahasa Kelantan duduk tengah. Bahasa Melayu biasa duduk hujung. Contoh. Bahasa Melayu biasa, kucing makan ikan. Tapi bahasa Kelantan dia boleh duduk tengah. Ikan tu duduk tengah, kucing tu duduk ikan sebut dulu. Tengok. Tapi kalau bahasa Melayu biasa ni, kita ikan makan kucing. Tapi nada tu orang Kelantan faham dah. Bukan ikan makan kucing, kucing makan ikan. Tapi ikan tu sebut dulu. Tapi dengan nada tu kita faham maksud asal masih dikekalkan. Ba'da mautiha, sesudah matinya. Sesudah matinya, makna dia barangkali lah kan, negeri itu negeri saja ke atau dengan orang-orang sekali ke, Allah Allah, tak. Biasa negeri saja, orang tak ke mana, tak tahu. Biasa tinggal kota lah, kosong lagu tu. Jadi Allah nak menzahirkan tanda kudrat dia. Lepas dia duk fikir lagu tu, Allah pun matikan dia. Fa'amatahu, lalu Allah matikannya. Berapa lama? 100 tahun.
Mana tak ingat. Amin dengan sanah ni beza ke apa? Rasa-rasa kalau silap nak betul balik. Biasa amin ni tahun, sanah pun tahun. Sanah ni merujuk kepada hari bulan matahari kata tak silap. Amin ni hari bulan Qamariyah. Kita dulu kita ngaji ilmu falak. Mana kalau ikut umur bulan, dia ada beberapa tahun tu kita akan lebih setahun. Tak ingat dah gitu. Cuma kita ada ngaji dulu. Jadi kalau tanya tu biasa apa? Amin dengan sanah. Sanah pun setahun. Alfa sanah. Itu setahun tak? Ni amin. Tahun juga. Barangkali. Nanti kita cek balik. Semua kemudian ba'athahu, dia pun menghidupkan semula dia. Mati 1 tahun, lepas tu hidup. Jadi ba'athanya dalam Quran ada 3 maksud. Pertama, yaumul bi'asah, hari perutusan jadi Nabi. Ba'asah tu diutus jadi Nabi, ba'asah juga. Lepas tu lantik, ba'asah juga. Lepas tu menghidupkan semula, bahasa juga. Bila Allah tanya direct ke dia, berapa lama kamu tinggal? Mana bila direct ni wahyu lah kan. Mana Nabi lah. Qala, Nabi Allah berkata kepada dia, kam labist, berapa lama kamu tinggal? Qala, dia berkata, labis tu, aku tinggal di sini yauman, sehari. Sebab dia tak tahu dia fikir dia tidur. Sebab dia kata sehari tu fikir dia tidur. Sebab tu dia tak tahu dia mati, tak tahu. Dia fikir dia tidur. Makna mati dengan tidur ni ibarat satu benda sebenarnya. Cuma hakikat mati tu hakikat lah. Tapi macam tidur dia separuh mati, separuh. Dia kata sehari au ni dipanggil dalam bahasa Arab keraguan. Dia ragu. Sehari barangkali ataupun sekerat hari au ba'da yaumin. Mana dia ragu. Makna dia nak beritahu, benda nak beritahu seorang nabi atau wali tak tahu benda gaib, dia tak tahu hakikat. Kalau dia tahu hakikat, dia tahu dah 1 tahun. Kan? Allah beritahu. Qala, Allah berfirman, bahkan bal ni idrak, makna membetulkan kenyataan salah sebelum dia. Lepas tu hak betul, hak selepas dia, bal, bahkan hak betul selepas dia. Sebelum dia kata sehari atau sekerat hari, salah. Hak betul lepas bal tu, dibanding pembetulan. Bahkan labista, engkau tinggal sini 100 tahun. Mi'ata amin, 100 tahun. Tapi Allah tunjuk 2 benda kejadian yang pelik. Dia tak nampak dia tengok lek makan minum dia ni tak berubah, tak pasti pun. Mana satu kejadian yang patutnya dia takkan berlaku bertentangan lagu tu, tapi waktu dia bertentangan.
Lepas tu tengok himar, tulang belulang pula. Himar tulang belulang. Nasi dia elok lagi, minuman dia elok lagi. Mana pelik. Mana Allah buat, mana keadaan yang, dua keadaan yang biasa sekali, tapi duduk beza, bertentangan kan. Nak suruh dia mikir. Fanzur ila ta'amika, cuba tengok kepada makanan engkau. Wa syarabika, dan minuman engkau. Mana walaupun dia Nabi, dia bertawakal, tapi dia bawa makanan. Mana tawakal ni, konteks syariat ni, kena usaha dulu buat makanan, buat minuman. Bukan koda lagu tu ya. Sebab tu dalam Quran, alamat wali palsu kita boleh tahu, alamat wali benar kita boleh tahu. Ada tak wali dalam Quran? Ashabul Kahfi tu lah. Dia bukan Nabi, maka dia wali. Cuma alamat dia tu wali benar ialah dia menghadapi kelaparan. Kat mana? Dia bangun-bangun lah, rasa kelaparan, cari makan. Tu wali betul. Kalau tak kelaparan tu wali palsu, nak cari pengaruh. Wallah. Dia beritahu mana alamat wali betul ni rasa kelaparan. Tapi kalau tak rasa kelaparan, Allah boleh sebut manusia-manusia yang Allah sukai ni, Allah sebut asal biasa je. Cuma dia boleh buat benda mentaati wahyu yang manusia tak mampu buat. Tapi asbab biasa ni dia kelaparan, dia berhajat pada makan. Kita bila sebut wali ni, kita fikir lagu lain ikut cara kita. Perhatikanlah kepada makanan engkau dan minuman engkau. Lam yatasanna, tidak berubah, tidak makan tahun. Lam yatasanna ni tidak makan zaman, tidak berubah. Satu wanggur, dan perhatikanlah kepada himar engkau, kepada himar engkau. Jadi Allah nak beritahu himar ni, kalau sebut kita muni macam himar, rasa hina sangat kita. Tapi walaupun sebut himar ni kita rasa hina, tapi himar ni dia setia pada Tuhan dia. Kita manusia yang kita rasa lebih tinggi pada himar ni, tak apa setia dengan Tuhan dia. Walina ja'alaka, agar kami jadikan engkau ayatan linnas, sebagai tanda kudrat bagi manusia. Jadi tanda kudrat bagi dia satu, tanda kudrat bagi manusia lain. Bagaimana cara dia? Ceritanya di bahasa Indonesia, dilestarikan, dikekalkan dalam Quran. Bila dalam Quran ni, walaupun tak sebut nama, ceritanya dia jadi bahan mulut. Bahan mulut. Orang sama ada bahan mulut, orang yang mengaji tak tahu makna Quran, tak dibaca juga, dia tak faham. Bahan mulut orang yang mengaji makna Quran. Mana dia tak mengaji, tak faham ayat cerita apa, tapi dia baca juga. Bahan mulut jugalah. Tapi tak tahu ayat ni cerita apa. Satu bahan mulut juga. Selagi bahan mulut jenis orang yang menghayati makna Quran, boleh jadi juga. Jadi bahan mulut ni, mana asal dia sebut tu bahan mulut. Sama ada dia faham atau tak faham kan. Dan bahasa Melayu ni bahan mulut ni faham lah.
Mana barangkali Allah menzahirkan tanda kudrat seterusnya, iaitu Allah macam dia ni mati dah hidup semula. Mana dia nampak kejadian mati semula. Hak makanan tu elok lagi, mana dia nampak. Lepas tu hak hemar ni dia jadi tulang belulang, Allah buat. Allah satukan balik jasad-jasad dia yang tu terpisah tu jadi himah hidup semula. Ni dia nampak zahir. Macam waktu Nabi Ibrahim ni, dia tak tengok kejadian tu. Dia hancur, dia duduk tak dekat bukit, dia tengok mari-mari sempurna dah. Hak yang Nabi Khidir ni, Nabi Khidir pula, Nabi Uzair ni, dia nampak Allah tunjuk zahir macam mana daripada tulang belulang jadi berkulit, lepas tu berbulu, jadi himah hidup. Engkau perhatikanlah bagaimana al-idham, tulang-tulang belulang, kaifa nunshizuha, bagaimana kami menyusunnya. Asal nusus kan, bahasa biasa sebut kata nusus ni derhaka ataupun tidak bertanggungjawab. Makna asal dia tinggi. Kat sini menyusun. Kami menyusunnya. Mana ayat ni menuntut kepada kita sebagai hamba ni banyak fikir tanda kudrat Allah. Cuma Allah tak ada lah buat macam kita, macam Nabi Uzair ni 1 tahun mati. Cuma bentuk Allah tunjuk kudrat tu sesuai dengan standard kita lah. Itu Nabi tak apalah, kita standard kita. Bagaimana? Kan kita nak cara berdoa lah, mudah-mudahan hak doa kita tu Allah makbul. Allah zahirkan tanda kudrat dia melalui doa kita. Banyak fikir tanda kudrat Allah, baca Quran, menghayati makna dia, tengok kebesaran ciptaan Allah. Mana segala benda kita berdoa, banyak doa minta Allah zahirkan tanda kudrat dia dengan betul mengkabulkan permintaan kita. Dan Allah pun kabulkan melalui doa-doa kita. Harapan kita gitulah. Mana seolah-olah Allah nak galak lah betul dalam ayat ni. Summa, kemudian kami membungkusnya daging. Summa naksuha, kasa naksu ni mana memakai asalnya. Kasa yaksu ni memakai. Naksuha lahma, daging. Maka tak kala telah nyata baginya bagaimana cara Allah, tanda kudrat Allah. Mana telah nyata Allah ni maha berkuasa tu ada dah ke Nabi ni. Nabi ni dia yakin dah Allah tu maha berkuasa. Telah nyata bagi apa? Cara Allah, kaifiat tu saja. Falamma tabayyana, maka tak kala nyata kepadanya. Bukan nyata tanda kudrat Allah, bukan. Sebab dia takkan kalau baru ternyata kudrat Allah, Allah tu maha berkuasa, dia takkan kata kalau aku mengetahui dah. Dia kata begitu. Mana kaifiat saja. Dia sudut keyakinan tu ada dalam jiwa dia. Kaifiat saja, nak tengok macam mana, ceritalah. Tahu dah Allah maha berkuasa, macam mana tengok orang mati, dia nak fikir macam mana esok Allah menghidupkan dia. Hati tu yakin dah hak mati ni esok Allah akan bangkitkan. Tapi kadang-kadang hati tu teringin nak tengok. Jadi tabayana tu Allah menzahirkan hak mati tu hidup semula depan dia, contoh tak. Tapi dalam jiwa dia
Dah lama dia ada dah keyakinan bahawa Allah tu atas segala sesuatu. Annallaha ala kulli syai'in qadirun, maha berkuasa. Ayat selanjutnya cerita Nabi Ibrahim pula. Ibrahim ni Allah sebut secara terperinci dialog tu bagaimana berlaku sebelum terjadinya tanda kudrat Allah. Bimbang kita mengaji Quran ni duk fikir nak duk buat satu andaian yang tak betul. Kita separuh tak kita habis. Jadi kita buat andaian apa? Oh, Nabi Ibrahim pun tak yakin mana dengan Allah. Takut lagu tu. Jadi Allah cerita tu betul teliti. Sehingga tidak ada perasaan kita ni salah anggap kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak yakin dengan Tuhan. Tak yakin. Cuma jadilah. Nak tengok kafiat. Yakin tak? Nak tengok bagaimana. Nak tengok cara mata tu bagaimana. Wa idh qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika berkata Ibrahim. Rabbi, wahai Tuhanku. Hari ini engkau perlihatkanlah kepadaku. Hari ini engkau perlihatkanlah kepadaku kaifan, bagaimana tuhyil mauta, engkau menghidupkan orang mati. Sebab dalam konteks orang ni yang bernyawa ni, semua jenis kat dunia ni, sifat yang kita nampak zahir ni ialah hidup mati. Barang menyawa ni bernyawa, hidup mati. Mati hidup tak ada, kecuali pokok. Pokok tu dia ada hidup, mati, mati hidup. Dua-dua ada. Pokok ni jenis hidup mati ada, mati hidup ada. Dan Allah dalam Quran Allah beritahu, Allah buat lagu tu supaya timbul keyakinan kepada kita bahawa hari kebangkitan tu macam tu. Cuma tak ada lah jenis macam manusia ni. Tak ada lah jenis macam haiwan ni. Manusia tak ada tolong tengok. Hidup, mati, hidup. Kan? Apa tu, binatang pun tak tolong tengok. Hidup, mati, hidup, tolong tengok. Cuma yang berlaku dalam binatang jenis nampak macam mati hidup ni dipanggil dalam bahasa sains hibernasi, kat tak silap. Hibernasi dia panggil. Ya. Hak jenis macam ikan, biasanya ikan. Dia tu proses, dia punya proses dia tu bukan mati. Dia macam nampak kalau kering tu kan, macam tak nak nyawa, buah air hidup. Dia ada jenis binatang-binatang lagu tu. Dia panggil apa? Dia berehat. Kalau bagi kita ni air pelik lah, mati dah hidup semula. Padahal dia punya sistem Allah buat dia tu jenis lagu tu. Tengok kerah mati, buah air boleh jauh, boleh hidup pula. Tapi dalam konteks sains dia tak kata mati. Dia tak mati lagi, tapi dalam dia bagi satu istilah bagi binatang, haiwan. Biasanya ikan lah. Ada binatang lain cuma kita tak kaji lagi. Ha? Apa dia? Buaya. Ada bukan ikan, buaya. Dia ada binatang-binatang kutub utara kalau biasa. Kutub-kutub ni. Cuma tak kaji lagi, tak kaji lagi. Qala, dia berfirman, yakni Allah, awalam, apakah tidak engkau beriman? Awalam tu'min.
Allah tanya ni, Allah tahu dah. Allah tanya ni, iman-iman ni barang dalam. Barang dalam ni Allah lebih tahu hakikat ni. Cuma hanya tak tahu siapa? Kita. Mana Allah tanya ni, bukan mana Allah tak tahu, Allah tahu dah. Hakikat iman tu dalam Allah tahu dah, tengok dah. Cuma Allah nak tanya kata apa? Kita hanya takut salah faham. Jadi kalau soalan tu betul awalam, apakah tidak? Maka jawapannya bala. Kalau adakah saja. Tak ada istilah tidak, na'am. Na'am pun ya, bala pun ya. Tapi bala ni jawapan kepada negatif. Bukan apakah tidak. Contoh, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah? Kalau adakah? Na'am. Kalau bukankah? Bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi agar hatiku lebih tenteram. Dia tidak berkaitan dengan iman, berkaitan dengan berkaitan dengan tuntutan jiwa dia ni nak tengok. Kita pun kalau boleh barang-barang tanda kudrat Allah nak tengok selalu kan, syurga ke apa teringin nak tengok, malaikat ke apa, tapi benda tu Allah tak tahu. Adalah hikmah dia. Nabi tak apa. Qala, Allah berfirman, fakhuz, maka ambillah. Ambil apa ni? Arba'ah. Dalam bahasa Arab, arba'ah, rabi', rubu'. Ruba'ah, dia 4. Arba'ah, 4. Dia macam-macam orang putih tu lah kan. Mana kalau 4 arba'ah, kalau yang keempat rabi', kalau 1/4 rubu', ar-rubu', 1/4. Kalau 4/4 bukan 4/4. 4/4 ni biasa orang kahwin 4 lah kan. Dia bawa bini dia 1, 2, 3, 4. Cara kita cakap lah, kita kata 1, 2, 3, 4 ni binimu ke? Gitu ke? Ataupun ke-4 ni binimu ke? Ataupun 4 ni binimu ke? Hak biasa mana bahasa? Ke-4 ini binimu ke? Atau 1, 2, 3, 4 ni binimu ke? Atau ke-4 ni binimu ke? Pada satu bahasa Melayu. Ke-4. Itu Rubah. Dalam surah An-Nisa tu kan. Masna wa sulasa wa ruba'. Kan hatu makna 4. Dua. Satu kiri, satu kanan. Dua ni 1000 ke? Kalau 1, 2, 3, 3 ni 1000 ke? 1, 2, 3, 4, 4 ni 1000 ke? Dia 4 istilah. Ni arba'ah ni 4. Bukan yang keempat, 4 ekor minat tayri, dari burung. Lalu potong-potonglah. Fasurhunna. Kalau potong-potong ni biasa potong cincang lah, cincang. Potong-potong lah. Dia potong-potong satu. Sebelum potong-potong ni buat jinak dulu. Dia mesra dulu dengan burung tu kan. Sebab kalau
ambil burung mana-mana nak panggil, tak mari. Mana dia berjinak-jinak dengan burung tu dulu. Sampai burung tu jinak dengan dia, baru dia potong. Satu, fasurhunna ilaika ni dalam tu ada dua maksud. Satu, potong-potong. Satu, jinakkanlah burung itu kepada engkau. Itu ilaika. Kalau kita terjemah, maka potong-potonglah mereka itu kepada engkau. Macam mana? Pelik. Jadi kepada engkau tu adalah dalam kurungan. Sebelum nak potong-potong tu bagi jinak dulu, potong-potong baru potong. Kan? Sebab nak panggil ni. Nak panggil ni, mana ilaika ni, mana sebelum potong-potong bagi jinak dulu. Bagi dia mesra, kita lalu kita panggil mari selalu. Selagi kita panggil tak mari tu tak boleh buat lagi. Summa ja'al. Kemudian engkau jadikanlah ala kulli jabalin. Ni unik. Kalau dalam Al-Quran, kalau jabal bukit, kalau jamak jibal gunung. Pelik sikit. Jabal bukit. Bila jibal gunung, jibal ni jamak, jabal bukit, jibal gunung. Wallahu a'lam. Maknanya hak tinggi itulah. Ala kulli jabalin, di atas setiap bukit ni, minhunna, darinya sebahagian. Mana gau boleh biasa gau buah sikit daging sikit, mana bercampur gau lah. Juz'ah ni mana masing-masing ada bahagian dalam satu bukit tu, kan. Summa, kemudian ud'u, kamu serulah mereka, panggil. Jadi panggil burung ni dalam asbab, kalau asbab dalam asbab tak. Panggil kucing, panggil burung dalam asbab. Nescaya dia akan datang kepada engkau dalam keadaan apa ni? Bersegera. Ya'ti naka sa'ya. Mereka akan datang kepada engkau dalam keadaan bersegera. Dalam keadaan bersegera. Sikit lagi. Satu, wa'lam, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah itu, azizun, maha perkasa. Biasa istilah maha perkasa ni merujuk kepada Allah berkuasa untuk menzahirkan hukuman dia kepada hamba dia. Tapi kenapa Allah tak zahirkan? Sebab Allah maha hakim, maha bijaksana. Hakimnya Allah Ta'ala, Allah beri peluang kepada hamba dia sehingga satu masa tertentu dia berubah hendak. Maka kalau berubah, Tuhan bebas kes. Kalau tak berubah juga, ada hukuman, balasan yang setimpal. Dekat sini je. Ikut tak? Malam ni kita ulang kaji. Walaupun pendek, tapi banyak perkataan-perkataan yang kita jarang dengar. Atau udah tahu. Tak boleh lekat kalimah ni penting ni. Seperti orang yang ia melalui ke sebuah satu negeri yang mana ia telah roboh di atas atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana dia menghidupkan ini negeri Allah sesudah matinya.
Lalu Allah pun mematikan ia selama 100 tahun. Kemudian dia menghidupkannya. Dia berkata, yakni Allah, berapa lama kamu tinggal? Dia tanya ni, bukan tak tahu, tanya ni nak ajar kan. Ia berkata, saya tinggal di sini selama 1 hari atau sebahagian daripada hari. Jadi atau ni makna keraguan, dia ragu. Dia berfirman, yakni Allah, bahkan kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Maka perhatikanlah kepada makanan engkau dan minuman engkau yang tidak berubah. Dan perhatikanlah kepada keldai engkau. Dan bagi kami menjadikan dan kerana kami hendak menjadikan, li itu kerana, sebagai tanda menjadikan engkau sebagai tanda kudrat bagi manusia. Maka perhatikanlah kepada tulang belulang, bagaimana kami menyusunnya. Kemudian kami membungkusnya menjadi daging. Kami membungkusnya dengan daging. Bukan daging, membungkusnya jadi daging, tak, membungkusnya dengan daging. Maka tak kala telah nyata kepadanya, ia berkata, aku mengetahui. Jadi a'lam ni dia boleh dua maksud. Satu, aku mengetahui. Satu, lebih mengetahui. Itu wallahu a'lam kan. Satu, lebih mengetahui. Hak ni aku mengetahui bahawasanya Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan ingatlah ketika berkata Ibrahim, wahai Tuhanku, engkau perhatikanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Dia berfirman, dan apakah tidak engkau beriman? Ia berkata, bahkan ia, akan tetapi agar menenteramkan hatiku. Ia berfirman, lalu ambillah 4 dari burung, lalu potong-potonglah ia. Faham-faham lah. Lepas tu potong-potong, sebelum potong-potong jinakkan dulu, ilaika, kepada engkau. Kemudian engkau jadikanlah di atas setiap bukit itu dari mereka sebahagian. Kemudian engkau panggillah mereka, nescaya mereka akan mendatangimu dengan segera. Dan ketahuilah bahawasanya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Sebenarnya istilah bijaksana bagi Allah ni, hakim ni bukan makna bijaksana. Tapi nak kata terjemahan Melayu ni tak ada dah hak paling tepat dekat dengan makna hakim ni melainkan bijaksana, maka terjemahlah bijaksana. Sebenarnya hakim tu lebih tinggi lagi makna dia, tapi dah tak ada kalimah lain yang sesuai nak setandir dengan kalimah hakim. Hak ada pun tak sampai standard tu, maka bolehlah kalimah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.